Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen only. Ada divergent, ada wave apa benda bagai. Memang tunjukkan sell tapi kita tengah buy. Contoh. So itu mendatangkan takut untuk kita membuat keputusan ataupun sell. Contoh kalau kita cari peluang entry. Okey, macam mana nak overcome benda tu? Benda yang pertama adalah sebelum entry jangan scroll Facebook. Okey. Jangan scroll Facebook. Kita tengok apa kita punya sistem ataupun apa flow kita punya sistem ataupun kita panggil sebagai apa market compelling yang kita buat untuk mencari sesuatu pair untuk kita membuat keputusan buy ataupun sell. Sebagai contoh, saya tunjukkan yang ini sebagai contoh market compelling tau. Yang ni, yang sebelah kanan ni. Ni. Apa pilihan currency yang kita nak cari peluang buy dan apa pilihan currency yang kita cari peluang sell pada minggu. Kalau saya buat minggu kan, untuk minggu tu apa currency yang saya nak fokus. Sebagai contoh, Euro dan GBP adalah currency saya nak cari peluang buy pada minggu ni. Saya tak kisahlah orang lain nak cakap apa pun. Nak suruh GBP tu kita cek peluang buy ke apa ke. Saya tak hiraukan, saya hanya follow je apa yang kita dah setkan. Okay, Euro saya nak cari peluang buy, GBP saya nak cari peluang sell. Jadikan the pair, Euro GBP buy. Itu contoh. Okay, sebelum nak buy, kita kata nak apply teknik, buka chart. Okay, jom kita buka chart. Mana chart kita? Ni Euro USD jatuh, USD kukuh. Okey, apa tadi nak buka? Euro contoh. Macam ni kita cakap, kita tunggu Euro GBP sampai ke kawasan sini. Kawasan yang kita dah lukiskan. Teknik yang kita gunakan adalah simple. Okey. Yang pertama, kita cari pair apa yang kita nak jual, nak beli, nak sell ataupun buy. Okey, cari pair dulu. Lepas tu kita lukis support resistance. Tengok harga semasa, lukis support resistance. Dan next adalah kita tengok correction pattern. Okey, tengok correction pattern. Ini cantik. Kod A, B, C. Okey, dah cantik. Ada pula 1618. Lepas tu sama pula dengan kawasan support kita. Kita draw satu kawasan yang kita nak tengok. Kawasan ni adalah tempat kita cek peluang buy. Okey. Dan apabila harga masuk di kawasan tu, ada tak reason kita nak buy? Sebab kita dah ikut semua SOP, kalau kita kata, okey sekarang kita tekan buy. Tekan je lah buy. Dah lah, tekan je lah buy. Lepas tu dah. Tunggu ikut flow dia. Apa next? Next nak tunggu TP ataupun stop loss. Okey, yang itu yang pertama. Dan yang next dia adalah kita hanya menunggu kepada masa. Sebab kita bermain dengan masa. Jumaat malam, kita close position. Itu sahaja. Itulah yang korang buat berkali-kali, berhari-hari. Setiap kali trading, buat benda yang sama. Selagi benda tu buat duit, selagi tu korang ikut je. Kalau benda tu dah tak buat duit, contoh, benda teknik tu dah tak mantap, dah tak buat duit. Apa yang kita boleh buat adalah abaikan teknik tu. Pergi ke teknik yang kita rasa boleh buat duit. Okay, sistem tu maksudnya tengah tak buat duit ketika market macam tu. Kita fokus pada benda lain. Fear nak entry. Okay, paling senang. Fear bila dah biru, nak tunggu sampai TP2 ataupun ke TP3. Okay, Ahmad Shah Jalil. Alright. Ahmad Shah kata, fear bila nak tunggu TP1 ataupun TP2 ataupun TP3. Okay, saya tunjukkan contoh. Itu adalah part pengurusan. Yang ini part ni. Okey. Part menguruskan dagangan. Okey, part ni adalah part yang paling penting. Dalam webinar, saya hanya tunjukkan untuk kita rekodkan bedalah ni. Yang bedalah ni, saya hanya gunakan yang ini. Bila dah ada position, bila dah ada entry, saya hanya ada dua option. Okey? Dua ke? Dua lah. Satu, tunggu price sampai TP. Kalau dia sampai TP, dah tamatlah trade tu. Ataupun saya tunggu sehingga hari terakhir
hari Jumaat pada minggu tu. Itu je yang saya buat. Sama ada tunggu TP ataupun tunggu hari Jumaat. Bila hari Jumaat, malam je dalam pukul 12, saya close sahaja sama sekali position yang ada. Tak kisah rugi, tak kisah untung. Close sahaja position semua sekali. Settle masalah. Okay? Itu sahaja. Dan tetapi, kalau kita cakap nak tunggu TP2 ataupun TP3, kita mungkin boleh uruskan menggunakan strategi yang ini. Okay? Bila price follow position, okay, kita masuk buy. Market dengar kata, dia bagus. Kita hanya letak alert dekat level-level yang kita rasa kita nak pantau. Contoh level-level support dan resistance ataupun level-level Fibo. Kita letak alert kat situ. Jika price reject, kita buat sesuatu kat situ. Price breakout, kita tunggu ataupun kita letak trailing stop. Terpulang. Itu semua sekali ada dalam kita punya planning. Kita bukan yang takut-takut nak, dia boleh tak sampai TP2, boleh tak sampai TP3. Kita semua sekali uruskan ikut apa yang kita dah plan. Itu sahaja. Ikut apa yang kita dah plan. Sebelum entry mesti ada planning. Everything. Apa possible move dalam pasaran, semua kita dah buatkan jalan kerja dia. Jangan ada satu pun. Lepas ni kita nak buat apa? Aku takut price nak pergi lagi jauh. Bila ada takut price pergi jauh ke, price tak sampai ke, bermaksud sistem kita tak lengkap. Okay. Juraida Idris, let me know what is the forex. Saya baru nak belajar. Okey, nanti saya akan tunjukkan. Topik hari ini adalah topik pertama. Topik pertama mengenai forex. Yang tadi soalan-soalan yang member tanya semua adalah bab pengurusan. Ini semua sekali senang cerita Juraida, bila baru nak start, pertama yang paling penting, forex adalah bisnes. Satu bisnes. Bila kita sebut satu bisnes, mesti benda tu kita boleh kawal. Okey Juraida? Kalau forex tu, kalau bahasa mudah dia adalah foreign exchange, pertukaran mata wang asing. Okey? Dan pertukaran mata wang asing kita ada dua. Kita pergi kat money changer, itu yang pertama. Dan yang kita buat adalah speculate. Kita trading. Kita speculate. Harga ringgit nak naik ke nak turun? Contoh kalau kita buy ringgit ketika harga di bawah, harga naik. So kita buat untung kat situ. Sekejap lagi kita masuk part tu Pertama, hindari media sosial. Kedua, follow SOP, fokus pair. Dan reason to buy. Okey, dapat Fazli Thank you. Tunggu sampai Jumaat. Menarik tips. Itu saja Ahmad Shah. Jangan buat benda-benda yang magic. Okey? Saya ada satu pepatah. Satu pepatah Jangan harapkan miracle dalam kita punya kejayaan. Faham tak? Jangan harapkan magic. Untuk kita, dalam bisnes ke apa ke, saya tak percaya kepada magic. Saya percaya kepada numbers. Okay? Betul, serius. Saya tak percaya magic. Walaupun kadang-kadang dapat magic. Okay, tapi saya tak percaya kepada magic. Apa maksud dia? Bermaksud, selagi tak ada data, selagi tak ada numbers, selagi tak ada statistik, benda tu, apa kata, kita boleh anggap sebagai nasib. Trading, business, kalau kita tak ada benda tu, tak ada numbers, tak ada statistik, tak ada data, kita boleh panggil benda tu sebagai kita mengharapkan magic dalam kita punya business. Pastikan kita ada 3 benda tu. Okay? Yang pertama, data. Data contoh. Saya ada everything data kat sini. Sebagai contoh, kita punya winning percentage, kita punya performance, letak $100, kemungkinan boleh dapat adalah $59. Okay? Letak $100, satu entry, kemungkinan entry tu boleh dapat $58. Alright? Dalam seminggu, saya ada kemungkinan dapat 4 position. Dalam sebulan, mungkin dapat 15 position. Okay? Setahun, saya punya entry lebih kurang 180 entry. Okay? Projection untuk saya capai dalam satu kuartal pertama 673 berdasarkan ekspektasi yang ini. Daripada keuntungan yang kemungkinan dapat $59 per week, kemungkinan untuk capai dalam masa 3 bulan $673. Itu kemungkinan akan capai. Okey, dalam masa start 1 tahun setengah, ini adalah angka yang kemungkinan boleh dapat berdasarkan ini numbers. Okey,
Dan saya ada buat by week. Untuk sebulan kita ada 4 minggu, kadang-kadang ada sampai 5 minggu. Okey, 5 minggu saya tak masukkan pula sebab ada kadang-kadang dia sampai 5 minggu. Okey, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, apa yang saya dapat adalah minggu yang paling tinggi win rate dia adalah minggu ketiga dan pulangan yang paling tinggi. Masuk 100, cuci $122. Ni contoh. Minggu ketiga yang paling mantap. Okey, minggu pertama letak 100 kemungkinan dapat $45 je. Ini 71% dia punya winning percentage. Okey, tetapi pada apa ni? Minggu kedua merupakan rekod yang 63%, tetapi pulangan yang paling rendah 0.22. Masuk 100 dapat $22. Okey, minggu keempat 67% juga, 67%, tetapi dia punya expectancy adalah $52. Okey, kalau korang tahu data ni, kat mana korang nak letak duit? Minggu ke berapa? Korang nak trade minggu ketiga, mesti akan contoh nak masuk $20. Contohlah. Minggu keempat, 52 ni, mantap juga ni. Masuk 100, cuci 52. $52. So, mungkin boleh letak $10. Yang ini, kurang daripada 0.5, mungkin letak $10. Kurang $75. Macam itulah permainan dia. Kita invest dekat mana minggu yang berdasarkan data kita paling perform. Okay? Kau ajar. Okay, nak kena beli sauna. Kasih perlu lebih. Jumaat close semua. Lot. Even banyak rugi. Nak kepastian. Muhammad Aidil. Betul. Close je. Nak tengok ni. Ni close lah ni. Rugi. Rugi. Contoh Euro USD. Tak sampai lagi stop loss. Tapi sebab dah hari Jumaat. So tutup je lah. Rugilah 0.72. Bermaksud kalau kita letak $100, kita rugi $72. Okay? Tak kisah buat je benda tu. Ikut apa sistem kita buat. Apa sistem kita tulis. Jangan alih-alih. Alamak, dah rugi lah. On lah teknik harapan. Mungkin hari Isnin minggu depan, dia akan positif balik. Jangan buat benda tu. Itu mengharapkan magic. Sistem tak lengkap. Okay? Minggu ketiga kita invest lebih, Fazli. Betul. Inilah permainan dia. Kita ada data, baru kita boleh sembang. Okay? Ada data. Kita ada data. Apa game kita nak main? Kita rekodkan satu persatu. Pada minggu ni kita hanya ada satu peluang sahaja, Euro GBP. Euro GBP kita cek peluang untuk buy di sini. Di kawasan sini, area sini. Okey. Dan stop loss, ni risk reward berapa? 4.36. Okey. 4.36. Risk reward kita 4.36. Result belum dapat lagi sebab price ada dua. Tak sampai TP lagi dan belum hari Jumaat. Kalau dah sampai TP, kita boleh rekodkan kat situ. Kalau dah hari Jumaat, contoh, dah sampai hari Jumaat, kita tengoklah berapa kita dapat. Itu je yang kita buat. Buat benda tu berulang-ulang. Okey. Dapat apa lagi? Ada. Di sini kita boleh guna, siapa tadi nama? Juraida Idris. Okey. Ini antara website yang korang boleh start gunakan. Yang pertama adalah finviz.com. Pergi dekat Finviz, pergi dekat Forex. Untuk korang pantau apakah pair yang tengah perform dan apakah currency yang paling kuat dan paling lemah pada masa yang korang tengok tu. Okey? Sebab dia ukur daripada pukul 5 pagi waktu Malaysia sehingga jam berapa. Contoh sekarang pukul 8 kan. Daripada pukul 5 pagi sehingga pukul 8.22. Inilah currency yang paling lemah. Inilah currency yang paling kukuh. Yang paling banyak kenaikan. Okey? Dapat finviz.com. Okey, next adalah ni investing. Investing kita boleh save chart. Sebagai contoh kita tengok ini semua sekali benda yang saya dah save. Ni. Daripada bulan 10 tahun lepas, semua sekali trade idea saya masukkan dalam ni. So itu sebagai satu rekod, trading rekod kita. Kita boleh check balik waktu bila kita entry, kenapa kita entry, kenapa rugi, semua kita ada screenshot dia.
Kita ada tempat yang kita lihat. Boleh ni saya gunakan. Investing boleh banyak function kita boleh gunakan untuk melukis, untuk apa semua ada. Okay. Next, dekat Forex Live. Siapa ni? Siapa yang baru? Forex Live merupakan antara news feed yang paling laju lah. Dia percuma dan laju. So korang boleh pakai yang ni, Forex Live. Untuk ketahui cerita market. Cerita kat luar tu korang nak tahu, nak update, sentiasa update. Macam ni. Sekarang korang tekan je lah kat sini. Forex Live. Apa cerita dia? Ni. Dia dah ada recap kan untuk Euro Session. JPY merupakan currency yang paling kukuh dan GBP merupakan yang paling lemah untuk currency trading. Ni ada market wrap untuk Euro punya session. Semua ada cerita-cerita market. Sekarang baru keluar cerita pasal BOE, Bank of England. So keluarlah kat sini semua sekali. Okay. Dan next, apa lagi korang boleh buka? Dekat FX Street pun boleh. Yang ini betul-betul untuk Forex. Cerita Forex. Dekat sini dia update. Yang ini cerita market. Yang ini cerita Forex. FX Street. Boleh pakai. Gunakan lain. Ni tak, yang ini korang kena buka juga position size untuk ketahui berapa lot size yang sesuai untuk masuk. Berapa duit kita nak risikokan, berapa risk peratus dia, dan berapa jarak stop loss. Sekejap lagi kita tunjuk. Baby Pips ada silibus belajar forex. Betul. Silalah ke Baby Pips. Betul investing free. Dan boleh gunakan multi platform. Ni ajar semua sekali yang free ni. Semua sekali benda-benda yang free, Ahmad Shah. Alright. Korang boleh masuk kat sini, buka dia daripada investing, Forex Factory satu lagi terlepas. Ini adalah kalender yang korang boleh tengok jam berapa ada news. Contoh sekejap lagi 8.30 ada news. News pekerjaan dan juga ADP punya news untuk Kanada pada 8.30. Tadi pukul 7 ini. Color-color ni menunjukkan sebagai major news ataupun medium punya news ataupun news biasa. Okay. Apa lagi yang ada? Ni je lah kot. Position size. Timing. Market 24 hours clock. Korang boleh buka yang ini Market 24 hours clock untuk ketahui masa-masa trading. Alright. Waktu bila asal dia tak bergerak Hello. Ada line tak? Ni line tak ada ke? Ataupun benda ni rosak? Sekejap saya refresh. Mana jam ni tak keluar? Okay, ada? Ada, tapi screen slow. Ada dengar, okay. Ni bukan screen slow. Benda ni dia tak load. Okay, apa tadi? Market 24 hours clock. Contoh, ni cantik. Color kelabu ni market tutup. Yang ini bursa dia orang buka. Okay, kita nak trade waktu bursa dia orang. Waktu bursa ni bermaksud liquidity paling tinggi. Contoh untuk New York Stock Exchange, Nasdaq dan New York Stock Exchange lah untuk New York. Untuk US pada pukul 9.30. Okay, Toronto so pada pukul 9.30. Okay, boleh ni untuk Kanada dan US lah pada waktu malam. Ni waktu petang Malaysia, London, Frankfurt, Zurich. Ni untuk Switzerland, UK dan juga Euro. Okay, Frankfurt. Kita Euro, kita ikut Frankfurt ni Boleh. Pagi Tokyo, Sydney, ni Wellington, New Zealand ni. Pukul 6 pagi kita. Boleh ni kita boleh update. Asal lama sangat Brazil. 9 malam sampai 5.
Lama dah lah start awal. Lama dia punya tu. Halo, halo. Okey, dengar, Dungat. Internet kat Terengganu power. So pergi Terengganu semula. Dah penat pergi Terengganu. Okey, ni untuk market 24 hours clock, maksudnya timing waktu bila market buka, bursa dia orang buka. Boleh? Dah. Jom kita sambung. Dungat, boleh Dungat? Ada? Baru dah puas Abahan tadi. Ada apa-apa soalan? Pagi Zuli bagi tips suruh buka Bloomberg Live. Selamat berkesan. Line clear, go on. Okay. Satu lagi. Tu ada rakan kita share. Ni benda yang bagus juga. Korang pergi, tak payah tekan YouTube. Nanti macam-macam terbuka. Okay, pergi kat YouTube. Lepas tu pergi kat Bloomberg TV. Okay. Bloomberg TV. So dekat situ. Anak main sama sekali lagu apa benda tu. Pak Atan ada tu. Ada apa? Ada kucing. Semua lagu tu. Didi and Friends semua penuh. So, buka YouTube, pergi dekat Bloomberg TV. So, korang boleh update lah waktu pagi. Waktu pagi boleh gunakan tips tu. Waktu pagi dan korang boleh up to date cerita-cerita market. Sebab keluar headline, keluar scroller kat bawah tu. Semua cerita-cerita yang ada. Boleh? Okay. Jom kita masuk kita punya topik. Kita ikut slide. Sejarah forex, struktur pasaran, peserta pasaran dan pasangan forex. Okey, sejarah forex, sistem Bretton Woods pada 1944. 40 negara mencipta sistem kewangan antarabangsa iaitu sistem Bretton Woods. Mereka memutuskan untuk mengikat mata wang mereka kepada US yang boleh ditukarkan kepada emas pada 35 setiap ounce. Okey, sistem dia macam mana? Apa problem sistem Bretton Woods ni? Okey, sistem Bretton Woods problem sebab ada tu. USD diikat dengan ataupun ditukarkan kepada emas. So dulu emas susah gila babe nak dapat. Maksudnya korang kena ada emas baru boleh cetak duit. Kena ada emas baru boleh cetak duit. Sebab emas tu komoditi yang berharga. So kena ada emas baru boleh cetak duit. Dan apabila demand untuk USD seluruh dunia, yang sistem Bretton Woods ni, semua negara ditambatkan kepada USD dan USD ditukarkan kepada emas. So permintaan untuk USD tu gila-gila meningkat dan sampai satu masa collapse. Bermaksud USD tak dapat supply ke seluruh dunia disebabkan kekurangan emas. Tamatlah sistem Bretton Woods sebab benda Allah tu. Dan keluarlah sistem fiat money, fiat system kita yang sistem diapungkan apa benda semua sekali ni. Okey? Dan pada 1971 barulah kita menggunakan sistem apungan. Tamat sistem Bretton Woods dan semua negara yang terlibat dalam sistem Bretton Woods bersetuju untuk membenarkan kadar tukaran terapung. So negara yang lain pun dah menggunakan sistem, maksudnya berdasarkan keadaan ekonomi masing-masing, currency dia orang kuat ke lemah. Itu dia. Kebanyakan mata wang sekarang bebas terapung dan harganya ditentukan oleh penawaran dan permintaan mata wang tersebut. Okey? Tapi pada tahun lepas ada satu statement daripada Bank Dunia Bank Dunia kalau tak silap, dia memberitahu sekarang kan dia tulis kat sini demand dan juga supply kan, penawaran dan juga permintaan. Tapi pada tahun lepas ada satu daripada itulah rasanya daripada Bank Dunia kot. Dia memberitahu pada waktu sekarang bukan sepenuhnya mata wang tu naik turun disebabkan demand dan supply. Okey? Apa yang disebut adalah disebabkan keadaan ataupun fundamental dalam dalam negara itu sendiri. Maksudnya fundamental dalam sesebuah negara yang menentukan harga dia orang kuat ataupun lemah, bukan 100% kepada demand dan supply. Okey? Tu daripada orang tu lah sebut.
Orang tu wakil daripada Bank Dunia ataupun daripada mana tu business apa? Nanti saya BIS. Bank of International Settlement. Tu yang dia bagi tahu. Okey? Bukan 100% kepada demand dan supply semata-mata. Dia ada cerita fundamental juga yang mempengaruhi currency negara tersebut. Sekarang masih kesandarkan pada emas ke ataupun pada interest rate. Sekarang pada keadaan ekonomi interest rate sesebuah negara itu sendiri. Tempat di mana mata wang didagangkan atau ditukar kepada satu sama lain, itu adalah pasaran forex. Forex adalah tempat di mana orang main tukar-tukar duit. Foreign exchange, pertukaran ataupun currency didagangkan. Lebih mudah kita jangan gunakan perkataan forex. Kita gunakan perkataan currency trading. Okay? Currency trading. Sebab itulah yang kita buat. Currency trading. Dia merupakan pasaran yang paling besar di dunia. Ini adalah perolehan harian sejak daripada tahun 1998, 2005, 2007, 2011 dan 2015. Okey, data menunjukkan peningkatan setiap hari dan mengikut rekod BIS yang terbaru pada November ke Oktober lepas, menunjukkan peningkatan dalam trading forex, okey, dalam trading currency, menunjukkan peningkatan. Bukan ni ini adalah keseluruhan. 5 ni adalah forex maksudnya keseluruhan. Swap, spot, future, forward, option, ni semua sekali. Tetapi untuk spot ada sedikit peningkatan dan juga future market menunjukkan peningkatan. Okey. Untuk spot lebih kurang dalam 2 trilion sehari. Yang paling besar adalah pasaran swap. Okey, swap market. Ini taburan geografi di manakah tempat yang paling besar financial hub di dunia. London yang pertama, yang kedua Tokyo, banyak investment berlaku. Yang ketiga adalah New York, merupakan tempat yang top 3 di dunia, yang merupakan jadi tempat tarikan ke semua pelabur-pelabur. New York, Tokyo dan juga London. Dan yang keempat Europe, Swiss, Australia dan lain-lain. Lain-lain lah. Okey. Singapura pun ada Singapura tergolong dalam Singapura, Hong Kong dan Tokyo. Ni ada baru Singapura, Hong Kong dan Tokyo gabungan daripada 3 ni. Tu dapat 22. Okey, faham gabungan 3 ni, Singapura, Hong Kong dan juga Tokyo, dapat nombor 2. Paling besar di dunia. Ya kan Tokyo saja. Itu pelik. So ada gabungan 3 ni pada waktu Asia. So dia dapat 22%. Ni waktu korang boleh tengok dekat market 24 hours clock tadi. Itu adalah waktu yang aktif untuk currency. Tetapi untuk pasaran forex dibuka daripada waktu Malaysia daripada 5 pagi hari Isnin sehingga ikut broker ada 4 pagi, ada 5 pagi. Pada waktu hari Sabtu dia tutup. Ada 5.30, ada 4.30. 5.30 tak ada. Pukul 5. Ikut broker. Ada 4.30. Ikut pukul berapa dia tutup. Okey. Ia tidak mempunyai lokasi. Dan dia over the counter. Tidak ada bursa. Pasaran forex ni tak ada bursa. Ni waktu UK. Waktu dekat Cyprus. Struktur pasaran. Yang ni kita ni bank, pasaran antarbank. Ni broker, SM sebagai salah satu broker. Yang ini kita. Broker ataupun SM adalah sebagai perantara order kita kepada market dunia, kepada bank. Itu je dia perantara. Kita menggunakan broker terus ke bank. Ni peserta. Bank pusat, bank komersial macam Maybank, CIMB, Hong Leong, tu bank-bank komersial. Dan syarikat komersial, syarikat-syarikat besar seperti TMB
terbatuk pula. TMB, syarikat komersial yang berdagang forex juga, spekulator dan pedagang individu. Tu contoh. Bukan contoh, ni fakta. Siapa player pasaran. Okey, kita yang bawah sekali. London Open lepas Zoho best. London Open maksudnya liquidity paling tinggi. Dalam sehari paling tinggi adalah pada waktu London. Ada sesuatu tak masa market overlap contoh London kepada New York Open? Tak, kalau berikutkan daripada statistik siapa ni Fazli, waktu pukul 3 pukul 2 dah starting market akan sideways sekejap, dan start pukul 3 hingga pukul 5 tu adalah waktu market yang paling aktif sekali. Okey, dan apabila masuk waktu US itu adalah kita nak lihat continuation berlaku ataupun tidak. Itu je. Waktu US masuk pada pukul 9.30, pukul 9 kita dah start market dah start nampak market bergetar. Nak tengok dia pergi ke mana, adakah dia akan melakukan continuation ataupun dia melakukan reversal pada hari itu. Pasaran forex dijalankan secara pasangan. Yang depan contoh euro, yang belakang USD, tu kita, yang depan tu kita panggil sebagai base currency, yang belakang tu kita panggil sebagai quote currency. Senang, paling mudah adalah yang depan ni produk, yang ini adalah harga. Berapa 1 euro ni harga dia? Okey? Base currency, quote. Tu dia. Base currency, quote, nanti korang pening. So senang je. Belakang, depan ni produk, yang belakang ni harga dia. Berapa harga untuk produk ni? Contoh ni lah Euro USD 1.13. Yang dekat chart kita nampak 1.13 tu adalah 1 euro bersamaan 1.13 USD. Okey. Ni adalah semua sekali major pair dan juga nama samaran Kiwi lah, dolar, cable, Swissy, Luni, Aussie, Kiwi. Ni semua sekali nama samaran dan juga major pair. Major pair, pair-pair yang digabungkan dengan USD. Saya tak bergerak. Ni. Major pair bersifat liquidity yang tinggi, volatility yang rendah, sukar dimanipulasi dan spread dia lebih kecil. Okay, ni cross pair, semua sekali pair yang tak ada dengan USD. Untuk negara maju, 7 negara, 7 negara lah dipadankan sesama sendiri atau kita panggil sebagai cross. Cross ni dia punya kecairan dia kurang sikit berbanding dengan Messi, dan spread dia lebih besar sikit daripada major. Apa saja mouse tak nak gerak. Ni exotic yang dipadankan dengan negara maju, negara membangun. Okey, emerging market seperti Turki, Mexico, okey, Afrika, Switzerland, Denmark, tu negara-negara membangun. Dia kecairan dia sangat rendah. Pergerakan sehari mungkin kita lihat beribu-ribu pips untuk sehari. Volatility sangat tinggi, sangat mudah dimanipulasi dan spread dia sangat tinggi. Okay, next adalah kita masuk kepada benda lah ni. Apa itu pips, spread, lot, mengira untung dan rugi, jenis-jenis pesanan. Okay, pip ataupun tick. Ni paling mudah. Untuk 4 desimal, tapi untuk DSM kita ada 5 desimal. So korang fokus sebelah kanan ni. Okey, yang belakang sekali kita panggil sebagai points. Yang belakang sekali kalau dia bergerak adalah sebagai points.
Mi, apa maksud trade satu lot? Dekat mana tu baca? Apa maksud trade satu lot? Mana? Trade satu lot, maksudnya kita entry satu lot. Okey, contoh kalau satu lot dekat account standard, bermaksud kita membeli, contoh Euro USD kita membeli kontrak Euro USD sebanyak 100,000 unit. Okey? Kalau 100,000 unit, contoh harga dekat 1.1357 ni. Harga ni kita beli 100,000 unit berharga 1.1357. 1.1357 kali dengan 100,000 unit. Okey, satu lot dah tu. Kali dengan tu, itulah duit ataupun nilai yang kita perlu ada untuk kita tekan satu lot. Bermaksud kita kena ada $113,575 baru kita boleh entry satu lot kalau tak ada leverage. Faham? Kalau tak ada leverage, itulah margin requirement. Tu yang kita panggil cost. Cost yang perlu kita ada ataupun duit yang perlu kita ada adalah $113,575 baru kita boleh entry satu lot. Faham Ramzam? Tu maksud dia. Tetapi disebabkan ada leverage 113,575, 113,575 kita bahagikan SM leverage maksimum 888. Bahagikan dengan 888. Tekan kalkulator. 113,575 bahagi 888. Berapa? Berapa? Cepat-cepat tolong tekan kalkulator. Ke nak tolong bukakan kalkulator kat sini? Alah, bukakan kalkulator. Kalkulator, mana kalkulator? Kalkulator. Okey. Apa tadi? 1,3,5,7,5. Hantam. Ni kan? Bahagi dengan 888. Daripada duit kita perlu ada sebanyak yang itu, kita perlu ada $152 sahaja, dah kita dah boleh tekan satu lot. Okey, kalau dalam akaun kita ada $152, kita boleh tekan satu lot. Okey? Faham? Faham kita perlukan duit ni je. Kalau itulah function leverage. Okey? Mengurangkan kos. Tengok Euro GBP semakin melemah. Ini dah bergerak 0.76%, maksudnya jatuh lagi GBP USD. Ni. Ni tempat kita entry dan dia dah turun jauh lagi. Kalau kita ada entry kat sini, jauh lah kita boleh. Tu dah 200 pip daripada tempat entry. Tu untuk GBP USD dan itu adalah peluang yang paling jelas. Untuk mungkin minggu depan, itu adalah peluang kita. GBP kita dah nampak dah outlook dia ke mana. So setiap kali kenaikan, cari pattern, itu correction, cari correction pattern, placing cun-cun. Dah lah, placing cun-cun. GBP merupakan currency yang paling best untuk kita cari peluang sell pada ketika ini. Okey, untuk JPY dia 3 desimal, untuk selain JPY dia 5 desimal. Okey. Spread, perbezaan antara bid dan as, kita dapatlah spread. Okey, spread adalah harga, kalau dekat bank we buy, we sell. Dekat bank tu we buy dan we sell. Tu perbezaan tu lah kita panggil sebagai spread. Clear? Okey, cantik. Lot, yang tadi, account micro 1,000 unit, account standard 100,000 unit. Boleh? Satu lot ni berdasarkan satu lot. Satu lot kalau account standard 100,000 unit, kalau account micro 1,000 unit. Okey? Satu lot 100 ounce dan 1 ounce untuk gold. Perbezaan untung rugi. Tengok ni 0.015. 15 pip kali dengan 100,000. Ni account standard. Kita entry satu lot.
Ah, korang tahu tak? Kalau satu lot aircon standard 100,000 unit. Kalau korang entry 0.01 bermaksud 1,000 unit. 1,000 unit kali dengan 0.015. Ni 15 pip perbezaan harga beli harga jual ni, price contohnya kita buy, harga naik 15 pip. Kalikan dengan ni. So kita dapat untung $150. Faham tak kira dia? Faham dapatlah untung kat situ berapa. Ni rugi. Untung lagi 40 pip kita untung. 40 pip kali dengan 100,000 unit. Sebab kita entry satu lot untuk pair JPY. Dapat 40,000 yen. 40,000 yen kita tukarkan balik kepada dolar. 110.90. Sebab ingat 100,000 unit tadi adalah dalam yen. So keuntungan kita berapa? $360.68. Okey? Tadi dapat 40,000. 40,000 ni dalam yen. Nak tukarkan dalam dolar balik, kali dengan yang ini. Dapatlah dalam dolar. $360. Faham? Dia punya permainan ni komoditi. Komoditi ni apa ni? Dalam satu lot emas pada harga 1,205. Ni siapa ramai yang confused dengan emas punya kira. Contoh kita beli, untung rugilah, rugi $5. Daripada harga emas ni kita rugi $5. Okey, satu lot emas bersamaan 100 ounce. Faham? 5 kali dengan 100, $500 lah kita rugi. Faham tak? Kan senang tu. 100 berapa kontrak size? Berapa kontrak? Ni. Satu lot bersamaan 100. 100 kali dengan 5. Okey, ni $5 perbezaan ni. So 500 lah. $500 lah kita rugi. Faham? Dapat itulah permainan dia. Saham pula di MT5. Ni contoh saham Facebook. Saham Facebook, CFD Facebook samalah saham Facebook. 15 lot. 15 lot kali dengan berapa? Satu lot bersamaan dengan 10 unit. Kali dengan 150. Satu lot dekat MT5 tu, satu lot bersamaan dengan 10 unit. So kalau dia beli 15 lot, 15 kali 10 bersamaan 165 sebab kita kalikan dengan 1.1. RM1 seposen kita untung. Kita beli harga naik dekat atas, RM1 seposen naik. So tolak berapa lot? $165 kita dapat. Okay. Indeks. Indeks korang jangan, indeks tak ada beza korang kena faham indeks tak ada beza antara standard dan juga micro. Korang jangan tertipah dan tertipu, jangan confuse. Siapa yang trade indeks, jangan terlepas pandang benda ni. Satu lot lah. Dia tak ada apa kata, tak ada micro, tak ada standard. Dia satu lot. Dia sama je. So kalau korang beli 100 lot, bermaksud kalau naik 16 point, 16 kali 100. So kita 1,600. Ingat dia tak ada lot, dia tak ada tu. Dia tak ada micro. Dia satu tu sama. Micro dengan standard sama je. Jangan terconfuse. Okey, sekarang pesanan apa yang kita ada? Kita ada instant position. Tekan buy ataupun sell, bid ataupun ask. Okey? Tu tekan buy ataupun sell, terus direct. Dan next adalah penggunaan limit order. Sell limit dan juga okey. Ni kita punya permainan. Sell limit, contoh harga dekat sini. Kita jangkakan, kita dah buat analisis. Harga sampai atas sini dia akan turun. Supaya kita tak terlepas, kita letaklah sell limit. Okey? Kalau kita membuat analisis, harga naik ke atas dan dia terjun. So kita letak sell limit. Dan order kita, bila hit dia sell limit kita akan trigger. Akan trigger position sell kita ke atas. Okay, next adalah sell stop. Sell stop, kita membuat andaian. Apabila harga terjun, dia akan terjun terus tanpa melihat belakang. So kita menggunakan sell stop. Okay? Dengan selamba dia terjun dan terus menerus dia turun. Alright?
buy limit dan juga buy stop. Tu sebaliknya, buy limit kita jangkakan harga turun, lepas tu baru naik, dan buy stop kita jangkakan harga terbang dan terus terbang ke angkasa. Boleh? Tu untuk buy limit. Trailing stop pula. Trailing stop function dia adalah untuk kita kejar harga tu. Kita menggunakan ni contoh harga entry level kat sini. Kita buy dan kita kata harga akan naik dan terus naik. So kita open function trailing. Bermaksud kalau harga tu jatuh, dia akan hit stop loss kita. Kita akan berjaya memaksimumkan kita punya keuntungan. Okay, daripada kita close terus, kita tak pasang tamak sikit. So kita tunggu harga naik sampai tinggi dan apabila dia reverse, dia hit lah kita punya trailing stop. Tu untuk kita gunakan. Okay, ada apa-apa soalan lagi sekali? Ada apa-apa soalan? Euro GBP nak close kat mana? Boy. Euro GBP nak close kat mana? Okay. Ni ni macam ni. Korang kan dah buat analisis. Contoh korang dah buy kat sini. Harga naik. Kita ada, kan tadi dah cakap. Dalam webinar kita, kita buat 2 option. Yang pertama, kita close apabila price tu terclose sendiri apabila sampai TP ataupun stop loss. Okay, yang kedua adalah kita close sebelum tidur hari Jumaat. Okay, sebelum tidur hari Jumaat tu, kita close lah position. Jadi tak boleh close pada lain waktu. Kalau korang ada SOP yang korang nak buat, contoh SOP dia. Sampai line ni. Sampai line ni korang nak close sikit. Close lah. Sampai line ni korang nak close semua. Close. Buat apa yang korang dah plan. Okay. Jelas GBP USD profit. Dah boleh open table Ahmad Shah. Benda boleh open table. Okay. Tu dia. Kalau kita buat planning maksudnya apa yang kita, sebelum kita berniaga, kita mesti plan dulu apa yang kita nak buat. Apa selok-belok yang lain yang kita nak tetapkan dalam SOP kita punya business. Itu je. Buat benda tu. Okay, boleh? Buat benda tu. Slide ada dekat dalam group dalam group Telegram. Korang boleh ambil dalam tu. Untuk topik pasal margin, margin tunai, leverage, korang boleh baca. Alright? Sebab benda tu benda asas. Nanti boleh baca kat situ dalam group Telegram. Semua dah masuk group kan? Dalam group semua dah ada kan? So ambil download dia punya slide ni dalam group. Buka dekat share file. Kat dalam tu semua ada. Boleh? Hazril, tak ada. Macam mana? Macam mana nak tetapkan TP dan stop loss? Macam mana nak tetapkan TP dan stop loss? Okay. EA webinar ada review tak? Performance. Kita ada seorang, saya tak boleh run lagi. Saya run sebab buka dekat parallel tu. Dia run lepas tu dia terstop. Tu dia kurang ajar. Okay. Dia terstop. So kita ada Ramzam yang run. Nanti kita tengok dia punya review macam mana. Setakat ni Ramzam macam mana performance? Ramzam ada lagi Ramzam? Sekejap tengok. Ramzam. Nanti dia update. Dia ada record kan. Dia ada run. Yang lain saya tak pasti. Itu dia hantar report. Dungat tak tahu Dungat mana. Itu dia hantar report untuk EA. Okay, kita jawab soalan Aidil. Macam mana nak tetapkan TP dan stop loss? Okay saya bagi dia punya tips. Yang pertama tips dia adalah pastikan TP lebih besar daripada stop loss. Okay, macam ni contoh. Macam ni. TP kita 73 pip.
kita punya stock loss TP pula. Stock loss kita 37 pip, kita punya TP 300 pip. Okey, 318, lebih kurang 300 pip lah. Okey, itu yang pertama. So bermaksud bila TP risk reward, tu tengok risk reward ratio 4.36. Bermaksud kalau kita merisikokan $100, kita kemungkinan dapat adalah $436. Masuk dalam kepala otak. Berbaloi tak berbaloi ke tak, berbaloi ke tak. Kalau kita rasa berbaloi, kita teruskan. Kalau kita kata tak berbaloi, aku tamak, aku nak 100 cuci 1000. Nah, tak cukup 110, tak nak masuk. Tak payah masuk. Okay, itu je yang korang buat. Okay? Boleh? Ha. So, yang kedua, rule dia adalah tempat mana yang korang rasa price tu akan sampai berdasarkan daripada korang punya teknik. Ikut teknik lah. Ada yang menggunakan support resistance, mungkin boleh letakkan dekat support resistance tu TP. Okay? Dan stop loss, mungkin kita letakkan kawasan mana yang kita rasakan price tu tak akan kena. Okay, Aidil? Stop loss. Apa kita punya syarat nak letak stop loss? Kita sebenarnya stop loss tu nak kasih kena ataupun tidak. Kalau kita tak nak kasih kena, kita letaklah kawasan yang kita rasa price takkan sampai. Kalau nak kasih kena, buy kat sini, stop loss bawah ni sikit. InsyaAllah kena. Okay? So letakkan macam itu rule dia. Ezreal. Okay. Belum masuk grup. Nanti saya akan share kan. Mio Mio Hazril. Okay Mio. Nanti masuk dekat Facebook saya. Pergi dekat Facebook saya, Muhammad Helmi Izani. Nanti saya akan sharekan link. Okay. Sekejap apa tadi nama Facebook? Sekejap saya type. Muhammad Helmi Izani. So, dekat situ saya akan sharekan link untuk masuk grup. Masuk je grup, jangan lupa type lah apa-apa. Assalamualaikum ke, hi ke, apa khabar. Okay. Lepas tu, dah masuklah grup. Lepas tu pergi dekat file, share file, dekat situ ada nota. Okay, kalau ada dungat ke rajin re-forward semula, boleh tolong re-forward semula. Saya pun belum join group. Okay, boleh join group. Nanti pergi kat Facebook saya, pergi tekan link. Okay, sekejap lagi saya akan postkan. Alright, ada apa-apa soalan lagi setakat ni? Sebelum kita beransur, GBP nak pergi mana? GBP tu pergi atas. Tak atas dia pergi bawah. Tengoklah, tadi kan baru keluar news. Dia keluarkan news pun, dia punya outlook pun lemah. So ada reason kenapa kita nak jual dia. Okay? Alright semua, terima kasih. Ada apa-apa soalan lagi? Tunggu beli laptop. Sekarang proposal tak lepas lagi ni. Ada proposal. Kena submit untuk dapatkan tu. Lepas tu tengok sekarang trend rakan-rakan trader semua sekali dengan apa PC berbagai dia kan. Aduh terbakar juga. Macam nak beli PC. Tapi sebab kat rumah hanya buat webinar dan selebihnya pas ni akan travel. So macam PC nak travel. Macam nak kena angkat laptop juga. Tapi tengok dulu nanti macam mana. Forward apa? Forward apa tu tadi? Tengok dah lupa lah. Forwardkan slide tadi. Cikgu macam mana nak baca komen? Login guna phone. Macam mana nak baca komen je? Komen siapa? Komen korang tak nampak komen orang lain. Korang hanya nampak komen korang sendiri je. Okay Zack. Laptop ada mata screen. Boleh attach. Okay, dah. So nanti kita akan sambung balik pada minggu depan. Hari Isnin. Kita masuk episod 2. Okay. Dan kita akan share. Tengoklah kalau minggu depan mana telah tahu alih-alih dapat laptop. Tapi sekarang ni tengah cocok pun tak dapat lagi ni. Tunggu dulu. Tunggu proposal approve.
baru kita beli laptop. Okey, laptop kot. Mungkin laptop. PC macam macam nak beli dua-dua. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jangan lupa Zuli punya webinar pada pukul 9 dah boleh login, dah boleh bergembira dengan Zuli pula. Okey, terima kasih. Dungat Fazli, Asri, terima kasih. Zack, okey, thank you Zack. Mio, thank you. Aidil, thank you. Ramzam, terima kasih. Dan kita akan berjumpa lagi pada hari Isnin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye-bye.